الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan keselamatan kepada semua tuan-puan yang beragama Islam yang sudi mendengar kuliah atau tazkirah saya pada petang ini. Walaupun bunyinya kuliah atau tazkirah, sebenarnya kandungannya adalah untuk menjawab tuduhan atau memberi hujah kasih sayang kepada seorang yang telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang palsu yang menuduh saya beramal ataupun terlibat dengan ajaran sesat. Orang ini telah meletakkan tajuk iaitu di bawah kesesatan ajaran Asy'ari Muhammad dan menuduh saya dengan pelbagai-bagai tuduhan yang dusta, tuduhan yang palsu. Maka saya nak jawab dah ni, insya-Allah. Dalam Islam, apabila kita melihat kemungkaran, kalau kita ada kuasa, kita boleh cegah dengan kuasa, atau kita menjawab dengan lisan, atau kita boleh mendiamkan diri tapi hati kita benci atau tidak redha dengan maksiat atau dosa yang dilakukan oleh orang ramai atau seseorang terhadap kita atau terhadap sesuatu isu, suatu perkara tu. Jadi tuduhan dia sangatlah berat. Jadi saya ini sebagai seorang yang beragama Islam yang ada jiwa semangat untuk memperjuangkan agama, membela kebenaran di atas nama Allah dan Rasul, maka saya sangatlah faham bahawa setiap pejuang mana-mana zaman pun akan berhadapan dengan ujian dan tuduhan. Kenyataan yang dikeluarkan oleh orang ni melalui Facebook ini bertarikh 5 Oktober iaitu jam 1.27. Saya bacakan ayat dia. Korang cuba dengar video merapu oleh Bakhtiar ni. Korang kenal ke siapa Bakhtiar ni? Bakhtiar ni dulu Ustaz kat Melaka. Baik dengan Ali Rostam sewaktu Ali Rostam jadi Ketua Menteri Melaka. Sekali ada satu insiden, dia meraba dan melucah dengan pembantu rumah kat rumah Ketua Menteri. Ali Rostam dapat tahu. Dia kata saya buat jahat lah. Ali Rostam dapat tahu. Ali Rostam bagi penampak dan pecat dia sebagai penasihat agama Ketua Menteri. Ustaz yang pendek ni kaki seks. Tauliah Diri Melaka juga dibatalkan. Sekarang nak cari makan, dia jaja nama Asy'ari sejak zaman Arkam lagi. Pengikut Arkam pun syok. Mana dia pergi dapat pulus orang Arkam bagi. Atas nama Allah dan Rasul bahawa tuduhan ini semuanya adalah palsu. Jadi saya mencabar dia supaya sama-sama dengan saya. Atau dia boleh pergilah, tunggu di Melaka. Kita berjumpa dengan Ketua Menteri Melaka. Apakah benar saya membuat perkara yang tak elok, yang jahat terhadap pembantu rumah Ketua Menteri? Tuduhan berat ni, subhanallah. Dia bagi penampak. Sedangkan hubungan saya dengan Ketua Menteri adalah baik. Tak ada dia penampak saya pun. Tapi kalau tak yakin, tak apa. Saya cabar dia, jom kita pergi kat sana. Jadi kalau sudah keterlaluan, saya pun akan saman dia. Boleh jadi 3 juta, boleh jadi 5 juta. Sebab tuduhan dia palsu orang ni. Atas nama agama. Ini baru di dunia, belum lagi di akhirat, di padang mahsyar nanti. Macam mana dia nak meminta maaf di sana tu. Kemudian saya ini semasa di Melaka menggunakan lesen agung. Lesen agung tu lesen Ketua Menteri sendiri. Saya boleh berceramah di mana-mana jabatan masjid surau. Bukan maknanya Tauliah Diri Melaka juga dibatalkan. Ini adalah suatu tuduhan palsu ke atas saya. Kalau saya tak jawab, saya diam. Orang kata diam tu lagi bagus. Tak apa Ustaz. Dia orang nak kata apa, tuduh pun tak apa Ustaz. Ustaz diam je. InsyaAllah nanti Ustaz akan selamat. Betul. Satu sudutnya betul. Tetapi saya sebagai penceramah, pendakwah,
menceritakan tentang kebenaran yang saya yakin ianya adalah sebuah kebenaran, maka bila saya mendiamkan diri, maka orang ingat betul lah ni, Ustaz Bakhtar ni betul lah, begitu, begini apa semua. Kalau benar, saya akan dihukum. Ini cerita seks, meraba, melucah ni, ini tuduhan berat. Ali Rostam penampak saya tarik balik Tauliah Melaka, ni semua tak betul, tuduhan palsu. Jadi saya cabar ni, orang ni untuk pergi berjumpa dengan Tan Sri Ali Rostam sendiri. Jom kita tanya dia. Kalau tidak, saya boleh jadi akan saman dia ni. Boleh jadi akan saman dia ni. Jadi cakap tak ada, orang kata tak ada insurans. Subhanallah. Jadi saya pun tak ada niat bercakap panjang. Itulah sebagai mukadimah awal. Saya nak bagi tahu bahawa saya dituduh. Biasalah bila orang nak bercakap tentang kebenaran, Nabi pun dituduh. Nabi SAW dituduh sesat. Nabi SAW dituduh gila seks. Mana-mana wali pun yang bawa ajaran Islam yang sebenar dituduh gila seks. Jadi berbagai-bagai tuduhan akan dilakukan. Saya suka mengingatkan kepada penceramah-penceramah, kepada pendakwah-pendakwah, kepada ustaz-ustaz, termasuk diri saya sendiri. Kita ini memang benar. Semua orang ni boleh dikatakan secara umumnya ada sisi gelapnya. Ada sisi baiknya, ada sisi yang tak eloknya atau negatif. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan dengan ujian. Contohnya kita ada sejarah hitam. Ni contoh. Kita ada sejarah hitam. Tiba-tiba orang tahu sejarah hitam. Kita diceritakan, diburukkan kita. Diumpatnya kita. Sedangkan itu ada satu kebenaran. Ya, satu kebenaran. Dan kita berdosa lah. Kerana kita melakukan dosa atau maksiat tersebut di masa yang lalu. Itu adalah hukuman ke atas kita. Kalau kita reda dan sabar, ia akan menghapuskan dosa kita. Itu satu bab. Kemudian, yang ini, saya menafikannya. Terlibat. Ini ada tuduhan palsu oleh seorang yang mengeluarkan kenyataan ataupun dakwaan palsu ni dalam Facebook dia ni. Yang bertarikh saya sebut seperti mana yang saya sebutkan tadi. Itu kalau yang benar. Ada yang palsu ni, dia orang dengki. Orang yang hasad dengki ada sifat munafik ni. Orang yang fasik ada sifat munafik ni. Jadi mereka akan membuat tuduhan palsu kepada penceramah, kepada ustaz-ustaz ni, nak memburukkan namanya. Tak tahulah apa tujuan mereka. Jadi mereka pun menuduh dengan berbagai-bagai tuduhan yang berat-berat, yang keji, yang begitu mengaibkan. Jadi di sini ada dua sikap kita. Kita boleh berdiam diri, serahkan saja kepada Allah SWT. Satu lagi kita jawab. Tanpa kita membuat dosa, kita jawab. Kita boleh bawa ke mahkamah, kita boleh guna peguam, kita boleh saman dia. Dengan syarat kita itu benar. Dalam kita melaksanakan tuntutan syariat, kita tidak berbuat dosa. Itu terserahlah kepada tuan-tuan. Ini sekarang kes macam tu. Jadi sebelum zahirnya Imam Mahdi, sebelum zahirnya Fatah Tamimi, maka persengketaan, pergolakan, perbezaan pendapat, orang yang hasad dengki, orang yang cemburu ni, orang yang sakit hati, orang yang nak menuduh, mengumpat fitnah, terlalu banyak. Kadang-kadang sama-sama ustaz, sama-sama tuan guru, sama-sama ulama. Sebab ini akhir zaman. Kita kena faham ni. Justru itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kes mana-mana ustaz ni saya ada dua. Saya ulang balik. Ni rumusan lah. Ambil ringkas saja rumusan. Kalau mereka menuduh kita ni, penceramah, ustaz tuduhan yang salah, ajaran sesat, kita boleh mengambil sikap diam kalau kita nak. Tak apalah kita serah. Biar Allah yang balas ke atas orang ni. Tak apa. Itu kalau dia tuduhan yang palsu. Atau kita boleh bertindak mengikut perlembagaan. Kita boleh kita boleh adakan kita punya peguam kita untuk saman dia dan buatlah tindakan yang sepatutnya, tuntut dia untuk meminta maaf dan sebagainya. Kemudian juga ada juga orang yang mengumpat kita, dia mengkaji sejarah silam kita, dia cari kita punya dosa-dosa maksiat kita, disebar luaskan, dikutuk kita, dihina kita. Tapi benda tu betul. Ini namanya mengumpat, bukan fitnah, betul. Tapi dia telah memalukan kita. Dia telah memalukan kita, benar. Jadi di sini kita kena bertaubat. Kita kena muhasabah diri kita. Orang tu tak berdosa. Yang mengumpat kita, dia cakap benar. Ya, dia cakap benar. Itulah namanya mengumpat. Jadi kitanya dosa kita ni
lah ditakdirkan. Ada orang pula singkap dosa-dosa kita. Maka kita kena bertaubat. Kita kena anggap berani menghadapi kenyataan. Jadi insya-Allah moga-moga dengan itu dosa kita akan dihapuskan. Itu kaedah kita nak menanganinya. Jadi kalau kita biarlah satu sikap biarlah dia tuduh kita nak cakap apa, mengumpatkan fitnah, lantak lah dia tu, boleh juga hati tu redha. Bahkan kita boleh, aku maafkan salah dia. Nanti di padang mahsyar aku dah maafkan salah dia, mudah-mudahan dia di sana selamat. Jadi dalam kes yang macam saya ni, orang tuduh saya ni, saya mengajak sebab saya bawa kebenaran. Nanti dia mempengaruhi seorang, orang kata saya ni bawa ajaran sesat palsu. Sedangkan demi Allah dan Rasul, apa yang saya perjuangkan adalah kebenaran. Maka saya cabar dia, jom pergi jumpa Tan Sri Ali Rostam, bos saya yang dulu. Saya pun ada saksi, saya pun ada peguam. Nanti bila berdepan, kita tengok kalau dia tidak minta maaf, boleh jadi saya akan saman dia. Kalau 100,000 tu mungkin tak main lah, kita main juta lah. Begitulah gamaknya. Jadi sebab itulah saya nak nasihatkan orang yang buat tuduhan palsu ni berhati-hati. Dekat dunia kita mungkin boleh selamat. Dalam alam barzakh, di kubur, di padang mahsyar, nak lalu titik siratal mustaqim, boleh ke tahan dengan api neraka tu? Ni banyak lagi kes-kes yang macam ni. Maklumlah akhir zaman, di ambang kiamat, belum lagi zaman Imam Mahdi, negara dunia ni akan suasana dia begitu dahsyat. Jadi marilah kita sama-sama muhasabah diri kita. Bukanlah saya membersihkan diri saya ni tak ada dosa. Sebab guru saya, mursyid saya, Fatah At-Tamimi memberi ingatan. Kita duduk dalam jamaah, kita kena rasa diri kita ni paling tak selamat. Tak boleh rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Cuma nak tekankan di sini bahawa tuduhan dalam Facebook itu adalah palsu, adalah bohong demi Allah dan Rasul. Maka saya cabar dia. Saya ajak dia. Kalau nak tahu kebenaran, jom kita pergilah jumpa. Betul ke saya buat benda-benda yang tak senonoh tu? Betul ke Tan Sri Ali Rostam tampak saya? Lepas tu, kita akan ada bicara selanjutnya. Sekian saja, ampun maaf daripada saya yang lemah, yang lagi hina, lagi banyak dosa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.